dengan hari Jumaat. Bahkan permulaan hari bagi orang Islam ialah Jumaat. Bagi Yahudi Sabtu, bagi Kristian Ahad. Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan. Kata Nabi SAW, kita umat yang kemudian tetapi mendapat awal, mendapat kemuliaan terawal. Sebab si Yahudi tidak memilih Jumaat, dia pilih Sabtu. Si Kristian memilih Ahad, walau hari pertama Jumaat. Umat Islam yang datang belakang, dia yang ambil hari Jumaat. Maka mulia. Kenapa? Kerana ilmu yang Allah beri pada umat Islam, sebab Quran, hadis Nabi tak disindir. Si Yahudi memindah segala-galanya. Akhirnya dia tak jumpa hari sebenar. Maka dia menjadikan hari Sabtu kemuliaan. Maka Kristian menjadikan hari Ahad kemuliaan. Dia macam contoh gini lah tuan-tuan. Ada orang datang awam masjid, dia duduk belakang. Awam datang, belah. Ada orang datang 1.5, dia duduk depan sekali. Apa beza dua orang ni? Seorang tu dia berilmu, walau tak lewat dia tahu duduk seorang depan tu afdal. Seorang lagi tak ada ilmu, walau datang awam masjid, dia duduk belakang sekali. Dia perumpamaan begitu. Dan itu ilmu Yahudi. Saya tak kata orang belakang Yahudi. Saya kata ilmu dia. Ilmunya tak sampai. Patut dah tahu datang awal masjid, duduklah depan sekali. Tak, dia tak duduk depan. Dia datang awal semata-mata nak duduk belakang. Okay. Datang awal semata-mata nak duduk belakang. Dia pun datang awal sekali sebab nak duduk belakang sekali. Yang ni tuan-tuan mungkin terlambat, ada urusan. Tapi dalam hati tetap saya nak duduk depan sekali. Dia pun mencilak mana selepas, mana selepas. Akhirnya dia dapat selepas. Begitu perumpamaan. Si Yahudi tidak tahu kelebihan Jumaat. Kerana saya katakan dari Taurat dipindah, diubah surat. Kerana mereka memilih Sabtu itu sebagai hari cuti mereka. Kristian memilih hari Ahad. Sedangkan Allah memulakan hari dengan hari Jumaat. Baik, bila hari Jumaat hari permulaan. Dan dengannya dianggap pertukaran minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Berdasarkan Jumaat. Sebab itu hari Jumaat kita berkumpul buat solat Jumaat. Nak beritahu akan berlaku perubahan minggu kedua. Datang lagi Jumaat, perubahan minggu seterusnya. Minggu seterusnya. Kemudian kita nak tahu, nak beritahu tentang perubahan tahun, maka datang solat hari raya sebagai perubahan tahun. Di Islam, Allah Ta'ala setting waktu itu untuk umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, dan kita akan bertukar minggu. Apa yang patut kita buat? Bersihkan diri. Nabi SAW menyatakan, haqqun 'alal muslim an yaktasib yaumal Jumaat. Wajib pada orang Islam untuk mandi pada hari Jumaat. Apa pandangan ulama terhadap hukum mandi hari Jumaat? Al-Imam Ibn Arabi, yang kebanyakan ulama berkata Ibn Arabi ni ilmu fiqh dia, mazhab fiqh ialah mazhab Zahiri, Daud Zahiri. Salah satu daripada mazhab Islam yang ada. Kita ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Kita ada mazhab Zahiri. Mazhab ini berkembang di Andalusia. Dia berkembang di Andalusia. Dan dia ada beberapa ulama yang terkenal yang mendukung fahaman ini, seperti Imam Ibn Hazm yang menguatkannya. Dan di antaranya ialah Imam Ibn Arabi. Dia seorang berfahaman Zahiri, fiqh. Di sisi Zahiri, mandi sunat Jumaat ni wajib. Sebab Nabi sebut haqqun. Hak tu wajib. Jumhur ulama sebagaimana kata Imam Nawawi, kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, jumhurul ulama salafan wa khalafan ala annaha sunnatun mustahabbatun. Jumhur ulama salaf dan khalaf beranggapan mandi sunat Jumaat ini adalah sunat yang digalakkan. Lalu Nawawi rahimahullahu ta'ala menjawab, kenapa guna perkataan haqqun, mesti? Ia menunjukkan suatu gesaan, galakan yang kuat. Tetapi bukan makna wajib, galakan yang kuat. Sebab dalilnya, sepakat ulama sah solat Jumaat kalau orang tak mandi. Jumaat sah. Uthman bin Affan satu hari, dia datang solat Jumaat. Lalu Umar Al-Khattab tengok dia, duduk. Lalu Umar Al-Khattab bertanya kepada Uthman, kamu mandi ke tak mandi? Kata Uthman, tak, saya berwuduk. Okey, duduk. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang Jumaat, dalam keadaan dia tidak mandi Jumaat. Dia cuma berwuduk. Yang itu dia tak sempat, dia pun datang masjid. Dan Umar tanya,
Tetapi kita tahu khatib kalau dia bercakap dengan makmum tak apa. Yang tak boleh makmum bercakap dengan makmum, kena lari pandangan. Kalau khatib cakap dengan makmum tak apa, makmum nak cakap dengan khatib pun boleh. Kalau berani lah cakap lah. Dia tak mengganggu khutbah, cakap. Sebagaimana khatib dia boleh bercakap dengan makmum. Dan hadis-hadis begitu banyak menceritakan bagaimana Rasulullah bercakap, Abu Bakar bercakap, Umar bercakap. Dan bagaimana dalam khutbah Umar Khattab, Salman menegur Umar Khattab. Bila Salman kata isma'u wa'u, dengar dengan teliti orang Islam, Salman baru, saya tak nak dengar. Sampailah Tuan menjelaskan ni baju ni ambil mana, pakaian ni ambil kat mana. Sebab tahu kami pakaian Tuan ialah ambihan sama rata, semua orang dapat sebagai harta rampasan perang. Bagaimana Tuan boleh menjadikan baju sedangkan orang lain tak cukup buat baju? Sedangkan Tuan seorang yang tinggi. Umar Khattab ni kalangan sahabat, waktu Umar Osman ni dia tinggi sekali, dia jenis orang tinggi. Tiba-tiba kain pun tak cukup. Kalau biasa 5 meter, tiba dibangkitkan seluruh Islam ni misalnya 2,5 meter seorang, mana cukup? Maka Salman tak percaya. Salman kata, aku tak nak dengar khutbah kamu sampai kamu beritahu jubah ni ambil mana pakaian. Kalau Umar tak berkata, wahai Abdullah, anakku bangun. Abdullah pun bangun dan berkata, saya yang beri kaya saya. Lalu kata Salman, kalau begitu cakap kami dengar.